Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-177 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya nampak dorang komen. Ada Zeti Abdullah, Nurazia Mukhtar, M. Nasir Harun, Galik Spirit, Syarina Uthman, Samsarina Saifuddin, Yaya Lia, Zaliha Kamaruddin, Jamaliyah Manab, Rafi'ah Muhammad Saleh, Nur Hayati Yahya, Zahara Aliyah, Salabiyah Sa'ad, Zimah Don, Rosnani Kiyah, Rozia Ma'aruf, Zainab Mahmud, Bunga Lawang, Nurahim Sharif, Rafi'ah Muhammad Saleh, Fatimah, dan juga Zainun Haji Ramlan, Zainab Mahmud, Nuriha Manab, Aminah Hitam, Hardi Suhaimi, Laitun Absar, Bunga Lawang, Aisyah Uthman, Jalilah Bakar, dan juga Sharifah Asir, Rohida Abdul Rahman, Mazna Ahmad, Ummi Zayhadi, Ramlah Dasuki, Kasih Masya, Marfu'ah Muhammad, Kati Khairuddin, Ahlan-ahlan, Ain Hamid, serta Habibah Abdul Aziz dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Nurul Hidayat, Zakia Muhammad Nin, Nur Hasida dan juga semua sahabat-sahabat yang bersama pada petang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Amin ya rabbal alamin. Bahkan doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua yang mendoakan. Lalu marilah sama-sama seperti biasa kita melakukan perkara yang paling penting, iaitu kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita nak sambung muka surat muka surat 221 daripada perenggan pertama. Siri yang ke-177, muka surat yang ke-221. Mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen untuk membantu sahabat yang mungkin kali pertama join ataupun sahabat yang tidak ada kitab supaya nanti boleh rujuk pada muka surat yang ke-221. Ahlan-ahlan kepada semua. Lalu kata Imam Nawawi, kita masih lagi pada tajuk yang mana Imam Nawawi bawakan tajuk berkenaan tentang hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita telah belajar lebih kurang 5 ayat Al-Quran dan juga sepotong riwayat yang menerangkan setiap perkara yang penting yang tidak dimulakan padanya memuji Allah. Dalam sebahagian riwayat tidak dimulakan padanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka perbuatan itu akan kurang keberkatan. Sabda Nabi aqta' dalam sebahagian riwayat menyebut ajzam. Ianya pada waktu itu akan kurang mendapat keberkatan. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, setelah menceritakan tentang riwayat baginda dan juga menceritakan berkenaan tentang ayat-ayat Al-Quran, pentingnya pada waktu itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kata Imam Nawawi, qala al-ulama, telah berkata para ulama,
Maka apa kata para ulama daripada riwayat-riwayat dan hadis mengenai kepentingan memuji Allah dalam kitab Al-Azkar ini? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, sebentar kita lihat pada kitab asal, fayustahabbul bada'atu bilhamdilillah likulli musannif wa daris wa mudarris wa khatib wa khatib wa baina yaday sairil umuril muhimmah. Kata Imam Nawawi, para ulama mengatakan fayustahab, maka disunatkan, digalakkan, disunatkan kepada semua penulis, pelajar, tenaga pengajar, khatib, orang yang nak melamar, orang yang nak membuat lamaran, dan setiap perkara penting dianjurkan untuk dimulakan dengan memuji Allah. Lalu sebab itu bila kita mula-mula live kita baca Bismillah, Alhamdulillah, maka pada waktu itu digalakkan untuk puji Allah. Sahabat-sahabat yang mana join bersama pun bagus bila mula join mana-mana live ataupun mana-mana kelas ataupun mana-mana perkara, mulakan juga dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, ataupun apa-apa adanya bismillah, adanya pujian pada Allah, adanya selawat kepada junjungan Nabi. Bukan sekadar bukan sekadar untuk orang yang pada waktu itu mengajar sahaja. Kata Imam Nawawi, maka disunatkan untuk semua penulis. Kalaulah ada seseorang author, dia pada waktu itu menulis buku, kitab, mulakan kitab dan penulisannya dengan memuji Allah. Kalaulah seseorang itu tenaga pengajar, dia buat sharing perkongsian, mulakan dengan puji Allah. Kalaulah seorang itu pelajar, dia sedang belajar, dia join kelas, dia join live, dia join program, mulakan dengan puji Allah. Kalaulah seseorang itu khatib memang syarat dia, syarat antara rukun khutbah adalah memuji Allah. Pada waktu itu orang yang nak melamar, dia nak melamar seorang wanita, maka pada waktu itu ketika mana khutbah, ketika mana nak membuat lamaran, puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, semua benda yang penting, pujilah Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kata Imam Nawawi menukilkan daripada Imam Syafi'i, kata Ibnu Allan, kata-kata Imam Syafi'i ini ada dalam penulisan beliau pada Kitabul Qala Syafi'i, berkatalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, uhibbu an yuqaddima al-mar'u baina yaday khutbatihi wa kullu amrin talabah hamdallahi ta'ala wassana'a alaihi subhanahu wa ta'ala wassalata ala rasulillah. Maka di sini Imam Nawawi menukilkan kata-kata Imam Syafi'i yang ada dalam Kitabul Kata Imam Syafi'i, uhibbu, aku suka seseorang yang memulakan kata-katanya. Sebenarnya khitbah pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khitbah maksudnya lamaran. Kalaulah khutbah maksudnya pada waktu itu ucapan. Maka orang yang nak memulakan kata-katanya, bahkan segala perkara yang dilakukan, maka hendaklah dia mulakan, kata Imam Syafi'i, dengan memanjatkan puji-pujian kepada Allah. Dan yang kedua, selawat serta salam kepada Nabi SAW. Maka tiga benda ni yang kita nak mula. Buat apa pun, maka mula bismillah, kerana riwayat riwayat pada penghujung muka surat 220, dalam sebahagian riwayat datang dengan perkataan bismillah. Mula dengan bismillah, puji Allah, selawat pada baginda Rasulullah. Lalu sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka mulakan, buat apa pun supaya beroleh keberkatan. Kalaulah tidak, kita dah baca riwayat-riwayat tadi yang mana sabda Nabi fahuwa aqta ataupun ajzam, memberi makna hilangnya keberkatan, kurangnya keberkatan. Lalu siapa yang berazam untuk amalkan? Nampak mudah, tetapi siapa yang berazam untuk amal? Selalunya penceramah, tenaga pengajar yang buat share, dia mulakan dengan bismillah, puji Allah. Kenapa kita nak puji Allah? Adakah satu benda yang mudah untuk kita istiqamah ikut sesuatu majlis ilmu? Bukan mudah.
Ini sebenarnya semata-mata kurniaan daripada Allah. Saya tahu ada di antara sahabat yang join kelas daripada sebelum subuh, lepas subuh, kemudian pagi, kemudian waktu duha, kemudian zuhur, kemudian petang, maghrib, isyak. Satu hari ada banyak kelas yang dia join. Ataupun mungkin ada yang join satu kelas, ataupun mungkin seminggu sekali satu kelas dalam belajar. Adakah semata-mata kerana kita ada banyak masa? Tidak. Berapa banyak orang yang ada masa tetapi tak berpeluang mengikuti pengajian? Berapa banyak orang yang ada masa tak berpeluang melakukan kebaikan? Berapa orang yang ada banyak masa tetapi tidak mendapat akan petunjuk dan juga peluang tadi? Lalu janganlah kita anggap benda ini kecil. Macam Imam Nawawi kata, pelajar pun kena mulakan dengan memuji Allah dan juga berselawat kepada baginda Nabi SAW. Syukur, zahirkan kesyukuran. Kerana hanya orang yang mensyukuri nikmat yang diberi, Allah akan tambah lagi. Hanya orang yang bersyukur. Lalu sebenarnya nikmat itu bukan sahaja berupa harta, bukan sahaja berbentuk rupa, bukan sahaja berbentuk kemasyhuran dan nama, bukan sahaja berbentuk jawatan ataupun takhta. Nikmat itu adalah dapat melakukan ketaatan adalah nikmat. Dapat pada waktu itu duduk dalam majlis ilmu adalah nikmat. Lalu sebab itu kadang-kala bila kita nak belajar, kita lupa pada waktu itu nak puji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ini adalah Imam Nawawi sebut semua benda yang penting mulakan dengan puji Allah dan juga selawat pada baginda Rasulullah. Dan kita tambah yang ketiga, berdasarkan riwayat yang ada pada muka surat 220, muka surat yang kita dah baca semalam, kita baca juga Bismillah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fasal pada tempat-tempat yang disunatkan untuk memuji Allah. Bilakah waktu yang sesuai untuk memuji Allah? Lalu fasal ini sebenarnya lebih kurang sama seperti mana perenggan yang kita baru baca tadi. Lebih kurang sama. Cumanya ada beberapa penambahan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, i'lam annal hamda mustahabbun fi ibtida'i kulli amrin dhibal kama sabaq. Kata Imam Nawawi, ketahuilah, memanjatkan pujian-pujian kepada Allah disunatkan ketika mahu memulakan sesuatu perkara penting seperti yang telah dijelaskan. Lalu semua benda yang penting, maka pada waktu itu disunatkan untuk dimulakan dengan memuji Allah. Apakah dalilnya? Kita dah baca pada muka surat yang sebelum ini. Kullu amrin zibal, setiap perkara yang penting yang tidak dimulakan, sabda Nabi, la yubda'u fihi bilhamdulillah, ataupun setengah riwayat bihamdillah, dalam setengah riwayat bilhamdi sahaja, dalam setengah riwayat dengan perkataan bismillah. Semua perkara penting yang tak dimulakan dengan pujian pada Allah, sabda Nabi, fahuwa aqta', dalam sebahagian riwayat kata Imam Nawawi ajzam, maka ianya akan kurang keberkatan. Maka sebab itu kata Imam Nawawi pada permulaan bab ini, semua benda yang penting maka pada waktu itu patut sunat dimulakan dengan bismillah. Lalu kita boleh catat di pada baris yang kedua ini, memanjatkan pujian-pujian kepada Allah disunatkan ketika mahu memulakan sesuatu perkara penting. Seperti yang telah dijelaskan, sahabat boleh catat di situ riwayat yang ke-338. Lalu kita boleh rujuk. Dalilnya kita dah baca dah semalam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kama yustahabbu ba'dal faraghi minat ta'ami wasyarabi wal atas. Kata Imam Nawawi, sunat juga diucapkan pujian pada Allah selepas makan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bahawa hadis riwayat Imam Muslim yang mana Nabi SAW bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklah fayahmaduh. Sesungguhnya Allah suka, Allah gembira, Allah redha dengan seorang hamba apabila dia masukkan satu suapan, fayahmaduh, maka dia puji Allah.
Lalu sunat juga bila lepas makan, maka pada waktu itu puji Allah. Selepas minum, memuji Allah. Selepas bersin, memang ada hadis, selepas kita bersin, alhamdulillah, puji Allah. Bahkan ketika mana nak masuk melamar ataupun meminang seorang wanita, mulakan dahulu dengan puji Allah. Lalu bila nak melamar, pada waktu itu puji Allah dulu. Maksudnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan kemudian kita terangkan niat pada waktu itu untuk melamar. Sebab ini semua perkara penting. Nak melamar itu adalah berkenaan dengan perkahwinan, tentang hubungan yang diminta agar berterusan. Maka sebab itu puji Allah terlebih dahulu. Semua benda yang penting, maka pada waktu itu mestilah memuji Allah. Kata Imam Nawawi, begitu juga sunat ketika mana akad nikah. Lalu ini selalu juru nikah memang baca puji Allah dahulu. Sebelum mulakan akad nikah, puji Allah. Kerana ini benda yang penting. Dan ketika mana keluar daripada tandas, daripada bilik air, memang ada doanya. Ghufranak, alhamdulillah. Maka kata Imam Nawawi, semua ini akan dijelaskan secara terperinci pada bab masing-masing beserta dalil-dalil dan masalah berkaitan dengannya, insya-Allah. Lalu semua ni bersin punya dalil adanya alhamdulillah, nak lepas makan punya dalil nak baca alhamdulillah, ketika mana nak meminang, melamar, pada waktu itu adanya dalil alhamdulillah. Semuanya ada dalil kecuali keluar daripada bilik air dan tandas. Kerana itu kita dah baca. Kata Imam Nawawi, sebelum ini telah dijelaskan satu bab khusus mengenai apa yang patut diucapkan ketika keluar daripada tandas. Lalu itu je kita dah baca. Dekat mana? Kita boleh rujuk pada muka surat yang ke-90 berkenaan tentang keluar daripada bilik air. Minta maaf, muka surat yang ke-92. Muka surat yang ke-92. Lalu kepada sahabat-sahabat yang ada kitab, kita buka sekejap. Muka surat 92. Yang mana kita nampak riwayat ini ada pada muka surat 93 bila keluar daripada tandas. Riwayat yang ke-75. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Muka surat 92. Bab yang ke-14. Muka surat 92, bab yang ke-14. Itu dalilnya. Keluar daripada tandas. Maka pada waktu itu, puji Allah. Yang mana daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, apabila Nabi SAW keluar daripada tandas, baginda akan mengucapkan, Alhamdulillah, Nabi puji Allah. Lalu berkenaan tentang keluar daripada bilik air, dalilnya ada pada hadis riwayat yang ke-75 dalam kitab Al-Adhkar ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, ahlan-ahlan, kita sedang membaca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi pada tajuk berkenaan tentang tempat-tempat yang digalakkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, kita baca balik perenggan itu. Sebelum ini telah dijelaskan satu bab khusus mengenai apa yang patut diucapkan ketika mana keluar daripada tandas. Sunat menuliskan pujian pada permulaan kitab yang ditulis. Begitu juga kalaulah ada nak tulis sesuatu buku, sesuatu kitab, maka pada waktu itu mulakan dahulu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika memulakan pengajaran ataupun pelajaran, ketika mana nak mengajar ataupun pada waktu tu nak belajar, mulakan dahulu dengan pujian pada Allah. Ini kita dah baca dah pada perenggan pertama muka surat ini. Imam Nawawi ulang balik lagi sekali. Kata Imam Nawawi, dan ketika memulakan pembacaan, nak mulakan pembacaan buku, Quran ataupun apa, mulakan dahulu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sama ada membaca kitab hadis, fiqh atau selainnya. Apakah ungkapan alhamdulillah yang paling baik? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ungkapan alhamdulillah yang paling baik, wa ahsanul ibarat fi dzalik alhamdulillahi rabbil alamin. Ungkapan memuji Allah yang terbaik adalah ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin.
Kenapa? Kata Ibnu Allan, idh hiya fatihatul kitab, kerana ini yang mana Allah sebut pada surah Al-Fatihah, pada permulaan Al-Quran, pada surah yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan amalan yang banyak di sisi umat Islam. Maka berdasarkan kepada ayat daripada surah Al-Fatihah, ucapan memuji Allah yang paling baik adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Kata Imam Nawawi, puji Allah juga menjadi salah satu rukun dan syarat dalam khutbah. Kata Imam Nawawi, fasal berkenaan tentang khutbah. Lalu bila kita berkhutbah, puji Allah pada waktu itu adalah mesti. Kalaulah tak memuji Allah, maka pada waktu itu khutbah itu boleh menjadi tidak sah. Maka sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, i'lam. Okey, Allahumma salli alaihi wasallam. Okey. Hamdulillahi ta'ala rukunun fi khutbatil jum'ah wa ghairiha. Kata Imam Nawawi, mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah adalah salah satu rukun khutbah Jumaat dan khutbah-khutbah yang lain. Lalu kalaulah dalam khutbah Jumaat, seseorang itu pada waktu itu tak puji Allah langsung, maka pada waktu itu khutbahnya tidak sah. Kerana ianya adalah rukun yang mana mesti disebut dan mesti dibaca. Khutbah tidak sah tanpa ucapan itu, kata Imam Nawawi. Kalaulah langsung tak ada ucapan Alhamdulillah ataupun Ahmadullah ataupun Nahmadullah, maka pada waktu itu tidak sah khutbah tersebut. Kata Imam Nawawi, sekurang-kurang ucapan wajib, kat sini disebut cukup sekadar, tapi bahasa Arabnya adalah wa aqallul wajib. Sekurang-kurang ucapan wajib dalam khutbah adalah Alhamdulillah, sekurang-kurangnya. Lalu di sini cukup sekadar mengatakan, maka boleh juga tulis di atasnya wa aqallul wajib. Sekurang-kurang perkataan yang wajib untuk khutbah adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin, tak ada pun tak mengapa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk afdal, yang paling baik adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi kalaulah sebut Alhamdulillah sahaja dalam khutbah, mencukupi. Daripada sini, kata para ulama mazhab Syafi'i, maksud daripada ucapan Alhamdulillah, al-muradu, yang maksudnya daripada ucapan Alhamdulillah, bahawa mestilah pada waktu itu ada dua-dua perkataan. Adanya perkataan Alhamdu untuk khutbah kita sebut, sebab kita sedang bincangkan tajuk khutbah, terutamanya khutbah Jumaat, yang merupakan pada waktu itu rukun yang mana perlu diambil berat, dan ianya adalah rukun untuk khutbah Jumaat. Khutbah yang lain pun rukun juga, tetapi hukum khutbah yang lain adalah sunat, seperti khutbah raya, seperti khutbah gerhana dan juga lain-lain khutbah. Maka di sini kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, maksud daripada sekurang-kurang ucapan adalah Alhamdulillah. Maksudnya pada waktu itu mesti ada kedua-dua. Mesti ada perkataan Alhamdu dan mesti ada lafaz Allah di situ. Kalaulah salah satu daripada dua ini ditukar, maka pada waktu itu tidak dikira sebagai pujian. Contohnya apa? Alhamdu ditukarkan kepada perkataan asyukru. Walaupun asyukru pada waktu itu memberi makna bersyukur, pujian, tetapi pada waktu itu tidak mencukupi untuk rukun khutbah. Lalu kalaulah seseorang itu sebut ashkurullah ataupun asyukrulillah, maka tidak cukup untuk rukun khutbah. Dia mestilah adanya perkataan hamim dal, alhamdu. Begitu juga kalaulah contohnya diubah perkataan yang kedua, lafaz Allah itu ditukarkan contohnya dengan Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim, maka pada waktu itu tidak mencukupi, kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, untuk memenuhi rukun khutbah. Daripada sudut makna tak ada masalah untuk rukun khutbah yang kita sedang bincangkan ini. Sebab itu kalaulah contohnya dalam khutbah dia tak ada sebut mana-mana pujian pada Allah kecuali perkataan Alhamdulillahirrahman, maka pada waktu itu tidak mencukupi. Tetapi kalaulah ada sekali Alhamdulillah, kalaulah nak guna perkataan yang lain dengan pujian yang lain, tak ada masalah.
maka sekali itu mencukupi. Alhamdulillah mencukupi. Sebab itu kita nampak banyak khutbah dia mulakan dengan pujian pada Allah, Alhamdulillah, dan kemudian barulah dia menggunakan pujian pada sifat-sifat yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada sudut dia punya lafaznya tak semestinya alhamdu. Mana-mana yang pada waktu itu perkataan yang lahir daripada alhamdu. Contohnya ahmadullah ataupun nahmaduh, sama ada dengan fi'il madhi ataupun dengan fi'il mudhari', maka tidak mendatangkan sebarang masalah. Sebab itu kita baca balik lagi sekali. Mengucapkan Alhamdulillah adalah salah satu rukun khutbah Jumaat dan juga khutbah-khutbah yang lain. Khutbah tidak sah tanpa ucapan Alhamdulillah. Sekurang-kurang ucapan wajib memuji Allah adalah Alhamdulillah. Namun lebih baik ditambah dengan pujian-pujian yang lain. Maksudnya pada waktu itu menggunakan perkataan yang lain juga untuk memuji Allah selepas menggunakan perkataan yang paling minima tadi. Kata Imam Nawawi, penjelasannya yang terperinci sudah dikenali dalam kitab-kitab fiqah. Nak tahu pasal rukun-rukun khutbah, nak tahu berkenaan tentang permasalahan khutbah dan sebagainya, itu kena rujuk kitab fiqah. Di sini kita hanya nak membicarakan tentang zikir-zikir yang masnun. Kata Imam Nawawi, syaratnya ia di sini sahabat boleh tulis dalam kurungan rukun khutbah. Syaratnya rukun khutbah mestilah diucapkan dalam bahasa Arab. Lalu pada waktu itu memuji Allah mesti dalam bahasa Arab. Walaupun baki khutbah yang lain itu boleh dalam bahasa Melayu, tetapi rukun-rukun khutbah pada waktu itu mestilah di dalam bahasa Arab, kata Imam Nawawi. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fasal sunat memulakan doa dan mengakhiri doa dengan Alhamdulillah. Bila kita nak mula minta dengan Allah berdoa, mulakan pada waktu itu dengan Alhamdulillah. Bila kita nak habiskan doa, tutup dengan memuji Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbu an yakhtima du'aahu bilhamdulillah bilhamdi lillahi rabbil alamin wa kadzalika yabtadi'u. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mengucapkan sunat, digalakkan sunat untuk menutup doa dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu juga ketika mana memulakan doa, mulakan dengan Alhamdulillah. Lalu kita nak minta dengan Allah, maka puji Allah. Ketika mana pada penutup doa dan juga pada permulaan doa. Apakah dalil pada waktu itu hendaklah menutup doa dengan ucapan Alhamdulillah? Adapun dalil memulakan doa dengan ucapan Alhamdulillah, kita boleh lihat riwayat 338 yang kita dah baca semalam. Kullu amrin zibalin, setiap perkara penting yang tidak dimulakan, la yubda'u, yang tidak dimulakan dengan Alhamdulillah, maka ianya akan aqta', akan kurang keberkatan. Lalu dalil untuk memulakan doa dengan Alhamdulillah kita dah baca semalam. Tetapi apakah dalil pada waktu itu digalakkan menutup doa dengan Alhamdulillah? Maka di sini kata Imam Nawawi, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Lalu bahagian awal ini sebenarnya tak ada dalam kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar hanya terus pergi direct kepada bahagian terakhir ayat. Itulah firman Allah, wa akhiru da'wahum. Dan terjemah pun dimulakan daripada situ. Dan akhir doa mereka adalah bahawa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan penutup kepada doa-doa mereka, seruan mereka, maka pada waktu itu penutup doa mereka pada waktu itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka sebab itu penutup doa pun adalah hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah Yunus ayat yang ke-10 ini. Kata Imam Nawawi, dalil-dalil daripada hadis yang sahih mengenai memulakan doa dengan bacaan Alhamdulillah akan dijelaskan nanti pada bab
berkenaan dengan selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya fasal yang seterusnya, muka surat 222. Kata Imam Nawawi, fasal sunat mengucapkan alhamdulillah ketika memperolehi sesuatu nikmat, atau menolak itu tukarkan kepada terhindar, atau ketika terhindar daripada perkara yang dibenci. Lalu ketika mana dapat sesuatu nikmat, maka puji Allah. Ketika mana terselamat daripada sesuatu musibah, maka puji Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita baca esok insya-Allah. Adakah sahabat-sahabat belajar sesuatu ataupun terlalu laju? Sebab saya tadi nak cuba baca sebanyak mungkin. Saya tadi niat nak baca 2 muka, tetapi kita hanya dapat 1 muka. Adakah sahabat-sahabat belajar sesuatu? Kalaulah belajar sesuatu, maka mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Lalu kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, jemput juga untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kerana di Telegram channel kita ada perkongsian hampir setiap malam. Hampir setiap malam pada jam 9 malam, kisah para sahabat Nabi dalam program Santai Sirah. Dekat Facebook tak ada. Kita buat melalui voice chat. Di Telegram channel juga kita ada buat perkongsian Hayati Quran yang mana tidak ada di Facebook dalam bentuk poin-poin penting. Di Telegram channel juga kita ada buat kuis untuk kita tengok berapa banyak kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita dah pernah baca kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum sebelum kita mulakan kitab Al-Adhkar. Kita baca daripada awal sampai habis, lebih kurang 200 lebih siri. Maka sebab itu kita nak ulang kaji balik dengan kuis. Dan kepada sahabat-sahabat yang mana ada TikTok, boleh juga bersama di TikTok. Hampir setiap malam kita cuba buat perkongsian adab dan juga doa di TikTok Umar Aziz Official. Kerana zaman sekarang banyak yang mula menggunakan TikTok, kita cuba untuk berada juga di TikTok dalam perkongsian video-video pendek. Lalu terima kasih kepada sahabat yang bersama. Kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruangan komen insya-Allah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.